Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Tanah Abang, Indonesia. Walaupun beliau adalah pada hakikatnya berasal daripada Yaman, membesar di Yaman, namun Allah takdirkan beliau meninggal dunia di Nusantara, di Jakarta. Dan Alhamdulillah, pertemuan yang lepas kita telah pun masuk kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil dan juga ke atas orang yang berhadas besar. Pada malam ni kita akan masuk kepada 10 perbuatan yang diharamkan pula ke atas wanita yang didatangi haid. Cuma sahabat kita Ustaz Yusof ada tanya soalan di sini. Beliau ada tanya 2 soalan. Lepas tu sebenarnya 3 soalan, mau 3 dipotong. Tak tahu, mungkin tak nak tanya tu. Ada soalan pertama ditanya, di Perak ada satu istilah surau diri Jumaat. Adakah surau diri Jumaat tarafnya sama seperti masjid? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, secara asasnya mendirikan solat Jumaat tidak disyaratkan mesti dibuat dalam masjid. Secara fiqahnya mendirikan solat Jumaat tidak disyaratkan mesti dibuat di dalam masjid. Maknanya nak buat di surau boleh, nak buat di balai boleh. Yang penting dalam istilahnya dibuat di bangunan, tidak boleh dibuat di tanah lapang. Tak macam sembahyang raya lah, sembahyang Jumaat dia mesti dalam bangunan. Cuma disebut di sini tentang surau diri Jumaat. Maknanya macam yang kita sedia maklum, ada beberapa surau dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi soalannya, adakah tarafnya sama seperti masjid? Saya telah sebut dalam pertemuan yang lepas, saya peribadi tak tahu fatwa yang difatwakan di Malaysia macam mana. Tapi seakan-akannya surau itu bukan masjid. Yang secara umumnya kita mengetahui surau berbeza hukumnya dengan masjid. Cuma saya sendiri pernah bertanya kepada guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltu Asy-Syafi'i tentang status surau. Kita di Mesir tak ada istilahnya surau. Walaupun ada kalimah musalla, tetapi musalla yang difahami di Mesir contohnya merujuk kepada tempat yang tidak diwakafkan untuk tujuan solat. Contoh di universiti ada satu bilik dijadikan sebagai surau. Okey, itu dipanggil musalla. Atau di rumah kita sendiri ada satu tempat dikhususkan sebagai tempat solat, itu dipanggil musalla. Musalla ni tempat mendirikan solat. Tapi kalau masjid ni maknanya tanah itu diwakafkan dengan tujuan masjid walaupun tidak didirikan sembahyang Jumaat. Ada yang dibuat Jumaat, ada yang tak buat di Jumaat. Jadi bila saya tanya kepada beliau menyatakan setelah saya jelaskan tentang surau kita, lalu kata beliau, kalau sudah diwakafkan sebagai tempat solat maka dia adalah masjid walaupun kita tidak menamakannya sebagai masjid. Lepas tu saya peribadi secara hati-hatinya, bagi saya surau adalah seperti masjid dari segi hukum. Jadi tengoklah, melainkan kalau surau tu surau flat, surau yang dalam bangunan flat, yang tu memang bukan masjid lah. Tapi kalau surau yang dia seketul, dia tidak bercampur dengan bangunan lain, dia semata-mata saja, macam surau kampung kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu ni surau ke masjid, tengok bangunan pun besar juga tapi namanya surau.
Jadi kalau apa yang difahami ataupun disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, kata beliau, namakanlah apa nama sekalipun, dia tetap adalah masjid. Cuma mungkin saya kena rujuk semulalah apa yang digazetkan, yang difatwakan di Malaysia, kerana saya peribadinya tidak tahu perbahasan itu. Mungkin kalau ada asatizah dalam majlis ini yang mengetahui secara pasti adakah surau itu dianggap masjid ataupun tidak, maka boleh maklumkan. Sebab kalau di Selangor contohnya, ada surau, bila saya masuk dia tulis niat i'tikaf. Lalu saya tanya, mana dia macam hukum masjid kan? Dia kata ya, di surau ni hukumnya masjid. Jadi ada pula begitu. Macam ada tempat pula dia kata ni bukan masjid Ustaz, di surau ni orang perempuan boleh masuk. Cuma pasti surau Bougainvillea kita ni bukan masjid lah. Sebab surau kita ini setakat ini tanahnya ni belum lagi diwakafkan sebagai surau. Ke yang terbaru dah diwakafkan. Maksudnya dalam proses dalam proses permohonan. Masih lagi tanah ini belum lagi diwakafkan sebagai tempat solat, maka dia tidak berhukum dengan hukum masjid, kerana masjid syarat dia mesti tanah itu tanah yang telah diwakafkan. Kalau satu orang dia kata dia buat rumah dia tu, dia kata hang buatlah semayang kat sini, tapi rumah dia, maknanya itu tidak dinamakan sebagai masjid, walaupun kita mendirikan solat di situ. Walaupun contoh majlis agama izinkan kita sembahyang Jumaat di situ sekalipun, tetap dia bukan masjid. Nak menentukan di masjid, yang pertama dia adalah diwakafkan sebagai tempat solat. Cuma di Malaysia tu mungkin kalau ada asatizah boleh berkongsi, ahlan wa sahlan. Saya sendiri peribadi tak tahu, dah asyik terlupa nak cari perbahasannya. Kalau di Kedah dibezakan pula tiga premis: masjid jami', masjid ghair jami', surau. Kalau masjid jami' dibuat sembahyang Jumaat, masjid lah. Masjid ghair jami', masjid yang tidak didirikan sembahyang Jumaat tapi didirikan sembahyang fardu, tapi masjid juga. Surau, ini bukan masjid dia. Jadi distatuskan dengan tiga status ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Cuma saya pernah menyembang juga dengan Fadil Dr. Akli, mungkin tuan-tuan biasa dengar Dr. Akli, salah seorang ahli majlis fatwa Kedah. Dulu sebelum beliau menjadi ahli majlis fatwa, saya pernah tanya tentang perbahasan ni, dan kata beliau setakat yang beliau faham, surau di Malaysia ni statusnya adalah masjid. Secara fiqahnya begitu, tapi ala kulli hal kita boleh rujuk baliklah apa yang difatwakan di tempat kita. Sebab penting juga perkara ni, kerana ia berkait dengan masalah hukum. Orang perempuan nak masuk boleh tak boleh dalam surau, orang perempuan haid nak masuk dalam majlis ilmu yang dibuat di surau boleh atau tidak. Yang ni perlu diperincikan dengan baiklah. Tak apalah, saya cuba usahakan untuk cuba mendapatkan jawapan ini. Kemudian soalan yang kedua, adakah status masjid masih kekal walaupun masjid tersebut sudah lama ditinggalkan? Ya. Apabila sudah diwakafkan sebagai masjid sampai ke kiamat dah, sampai ke hari kiamat, dia adalah masjid dan statusnya kekal sebagai masjid. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila sudah diwakafkan tak ada istilah tukar wakaf. Itu dalam mazhab kita lah, mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sebab ada juga dulu masjid kemudian dah dirobohkan masjid lama, orang pun dah tak guna masjid-masjid lama yang umurnya mungkin dalam 100-200 tahun yang lepas. Jadi secara hukumnya tempat itu, tanah itu masih adalah masjid. Dia tetap dianggap sebagai masjid sampai ke bila-bila. Itulah ulasan saya berkenaan dengan dua soalan yang ditanya ni, walaupun saya bukan ahli majlis fatwa Perak. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya yang semalam kita tak sempat nak baca, iaitu apa pula yang diharamkan ke atas wanita yang didatangi haid. Kita baca teksnya, itu di muka surat 29. Di muka surat 29 tu kita terus pergi kepada wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna al-imam asy-syekh Salim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najati fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bi sanadina ilaihi qala wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya'a as-salatu wat tawafu
wa massul mushaf wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Quran was saumu wat talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwisah wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pergi kepada muka surat yang ke-30 di bahagian bawah sekali, iaitu perenggan yang berbunyi 10 perkara berikut pula diharamkan ke atas wanita disebabkan haid. Baik, terjemahan dia, 10 perkara berikut pula diharamkan ke atas wanita disebabkan mereka didatangi oleh darah haid. Cuma saya tambah sikit di situ, atau nifas. Sebab hukum wanita haid sama dengan wanita yang didatangi dengan darah nifas. Darah nifas iaitu darah yang keluar setelah bayi keluar seluruhnya. Apabila bayi masih dalam perut keluar darah, darah itu tidak dinamakan sebagai darah nifas, walaupun orang Arab menamakan ia sebagai darah nifas. Saya ingat lagi masa isteri saya bersalin, bila masa nak bersalin tu, bila darah tu dah keluar, darah yang dah dekat benar dengan nak bersalin tu dah keluar, jadi doktor perempuan, ingat lagi namanya, Dr. Azzah, dia kata kharajat nifas, kata nifas kharaj, darah nifas dah keluar. Tapi saya tak mengata apalah, mungkin istilah bahasa masyarakat Arab, tetapi secara fiqahnya itu belum lagi dinamakan sebagai darah nifas, kerana nifas adalah darah yang keluar setelah bayi selesai bersalin, selesai keluar daripada rahim ibunya. Okey, 10 perkara berikut pula diharamkan ke atas wanita disebabkan mereka didatangi oleh darah haid atau nifas. Yang pertama, mendirikan solat. Sama dengan yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Mendirikan solat, orang yang datang yang kena junub pun sama, orang yang datang hadas kecil pun sama. Tak boleh mendirikan solat, termasuklah juga sembahyang jenazah atau sujud tilawah atau sujud sahwi. Yang kedua, melakukan tawaf. Wanita haid juga tidak boleh melakukan tawaf. Cuma bila dalam isu umrah akan timbul juga masalah apabila wanita yang didatangi haid sampai kesudah beliau masih lagi didatangi haid sedangkan rombongan dah nak balik. Di sini timbul masalahnya. Kalau ikut asal mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia kena tunggu. Kalau dia balik sekalipun, dia masih dalam keadaan berihram. Maknanya kalau ikut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau wanita itu berkemampuan, maknanya tangguh tiket lah istilahnya. Tangguh tiket. Atau kalau rombongan pergi ke Madinah, dia minta lah seorang teman, tak apalah, awak pergi ke Madinah dulu, saya nak tunggu sampai selesai darah haid saya berhenti, barulah saya akan ke Madinah dan kita balik sama-sama. Itu asal mazhab kita. Tapi agak sukar juga, sebab wanita yang datang haid biasanya dia datang secara rombongan, dan siapa nak menunggu? Yang dalam ramai-ramai itu pun semuanya bukan orang biasa di Mekah dan Madinah. Mutawif pun dia pun nak kena bawa jemaah. Jadi di sinilah pengalaman saya sendiri, kalau wanita datang haid ni memang mereka akan bermasalah bila darah haid mereka tak berhenti lagi sedangkan mereka dalam keadaan masih dalam keadaan ihram. Cuma bila dirujuk kepada fatwa, sebagai contoh fatwa Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, difatwakan wanita ini kalau dah terdesak, maknanya dicadangkan untuk berpegang dengan pandangan sebahagian para ulama yang membenarkan wanita yang datang haid masuk ke dalam Masjidil Haram dan bertawaf. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, tak sah tawaf tu, sebab wanita itu dalam keadaan berhadas haid, dia berhadas besar. Masuk masjid tak boleh, tawaf pun tak boleh. Jadi dua perkara dia salah. Masuk masjid dalam keadaan dia sedang berhadas besar, dan yang kedua, dia bertawaf dalam keadaan tawaf adalah seperti salat. Sebagaimana salat tak sah dilakukan oleh wanita yang sedang didatangi haid, maka begitu juga tawafnya. Cuma yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah melihat kepada realiti kita pada hari ini, difatwakan bahawa wanita yang sampai kesudah darah haidnya masih juga tidak berhenti-berhenti, dalam keadaan jemaah dah nak balik atau nak ke Madinah, nak tinggalkan dia seorang-seorang di Mekah kalau tidaknya,
maka ketika itu difatwakan wanita ini berpegang dengan pandangan ulama lain dalam mazhab yang lain. Kalau saya tak silap ni mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu arda, yang membenarkan wanita yang didatangi haid untuk masuk ke dalam masjid dan bertawaf. Cuma dia kena pastikan dia pakai tuala wanita dengan betul supaya dia tidak mengotorkan masjid. Dia melakukan tawaf 7 pusingan, kemudian dia selesaikan sa'i, 7 perjalanan sa'i itu, dan selepas itu dia bergunting, iaitu bertahallul. Dan selesailah umrahnya walaupun dia ketika itu dalam keadaan dia datangi haid. Dan selepas itu kalau dia berkemampuan, elok dia menyembelih seekor unta, kerana dia melakukan tawaf dalam keadaan berhaid. Kalau tak mampu, seekor kambing. Kalau tak mampu, tak apalah, tak payah sembelih apa pun, tak apa, dan sah tawafnya. Kalau ikut yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, melihat kepada realiti yang berlaku lah. Tapi kalau ditanya apa pendirian mazhab Imam Asy-Syafi'i, tak sah umrah, kerana dia tawaf dalam keadaan haid. Habis kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kita nak kena buat macam mana? Dia kena tunggu. Cuma zaman dulu mungkin tak ada masalah, sebab orang yang buat umrah zaman dulu, mereka tidak tinggal di Mekah sekejap, mereka tinggal lama. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, sebab perjalanan pun lama. Dia dah sampai tu mereka berehat lama di Mekah, lepas tu pergi ke Madinah pun lama. Jadi dalam waktu yang lama tu biasanya wanita akan selesai kalau dia didatangi haid. Tapi pada hari ini kadang-kadang di Mekah 5 hari. Kadang-kadang wanita haid sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari. Kadang-kadang berbelah-belah hari. Jadi ketika itu dia timbul masalah ini. Maka dengan sebab itulah, bagi wanita yang didatangi haid dalam keadaan dia telah berniat umrah, dia telah berihram, maka dicadangkan apa yang difatwakan oleh Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir. Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan sah tawaf walaupun dia dalam keadaan haid. Ada jadi penyelesaian kalau kita nak ambil pendirian mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu ketika dia nak berniat umrah, dia bersyarat. Dipanggil at-tahallul bi syartin. Dipanggil al-ihram bi syartin. Berihram dengan niat syarat, dengan bersyarat. Maknanya sewaktu dia berniat umrah, ketika dia berniat umrah, dia kata nawaitul umrah contohnya, wa ahramtu biha fa in kuntu haidan fa ana halal. Contoh kalau dalam bahasa Arabnya, atau dia cakap dalam bahasa Melayu, saya berniat umrah dan saya berihram dengannya. Sekiranya saya ketika nak sampai nak tawaf nanti, kalau saya didatangi haid, maka saya adalah wanita yang halal. Disebut saya wanita yang halal. Kalau dia niat seperti ini, suatu dia berniat umrah, maka kalaulah suatu dia nak mendirikan, dia dah sampai ke Mekah, tiba-tiba dia datangi haid, atau daripada dia berihram dia sudah datang haid, sampai ke Mekah masih lagi dalam keadaan haid, maka ketika itu serta-merta haidnya ataupun serta-merta umrahnya terlucut daripadanya. Dipanggil tahallul. Serta-merta dia terlucut daripada umrah. Habis nak buat apa? Maksudnya dia dah tak terikat dengan pantang larang umrah, dia sudah menjadi orang yang tidak lagi berumrah. Habis dia nak buat apa? Dia duduk di Mekah tu. Dia tunggulah. Kalau dia alhamdulillah katakan 2-3 hari lepas tu haid dia dah berhenti, maka dia pergi ke Tan'im. Dia pergi ke mana-mana tanah halal, contohnya Tan'im lah yang paling dekat, atau dia pergi ke Ji'ranah ke, atau dia pergi ke Hudaybiyah ke, atau di mana-mana saja yang berada dalam lokasi tanah halal. Dia berniat umrah, dia dimasuk semula ke Mekah. Kalau sampai sudah tak juga berhenti haidnya, maka dicadangkan dia berpegang dengan pandangan Darul Ifta Al-Misriyah, mengatakan boleh wanita yang didatangi haid melakukan umrah. Macam yang kita sebut tadilah. Maksudnya dia berniat umrah walaupun dia dalam keadaan haid, dan dia masuk dalam Masjidil Haram dalam keadaan dia sedang didatangi haid. Silakan Ustaz. Dia makan ubat kadang-kadang. Wanita yang didatangi haid, contoh dia takut nanti mengganggu umrah dia, dia makan ubat atau dia suntik supaya kitaran darah haid dia tidak berlaku dalam tempoh dia ke Mekah. Boleh. Tak ada masalah. Kalau darahnya memang tak ada, dia suci lah. Dia wanita yang suci. Dia wanita yang suci.
Cuma kena rujuk dengan doktor. Benda tu memberikan efek kesihatan ataupun tidak. Kalau membahayakan kesihatan, maknanya jangan dibuat, kerana dia adalah perbuatan yang haram. Dalam masa yang sama masih ada jalan keluar dengan cara yang disebutkan tadi. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau dia ada duit, dia tangguhlah, duduklah Mekah seminggu 2 minggu. Atau dia melakukan juga umrah dalam keadaan didatangi haid berdasarkan apa yang difatwakan. Tapi kalau dia nak suntik ataupun dia nak makan ubat, tak ada masalah juga. Cuma kena tanya doktor efek pada kesihatan ataupun tidak. Takut jadikan masalah dia, yang tu lebih baik dielakkan, takut dia memberi masalah kesihatan. Isu tentang wanita haid ni ada saya tulis dalam buku terbaru saya yang baru siap, cuma tak cetak lagi, tentang hukum hakam sekitar umrah. Dalam 250 muka surat adalah perincian tentang apa yang perlu dibawa oleh wanita yang datang haid, dan hukum hakam secara panjang lebar berkenaan dengan hukum umrah, tawafnya, apa semua tu ada dibincangkan. Tak tahulah, tunggulah kalau sebulan 2 nanti kalau dia mencetak, bolehlah awak menunjuk buku. Tak nak bagi hadiah takut pula kan. Nantilah kita berdoa panjang nak bagi hadiah. Baik, yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana orang yang datang junub atau yang datang yang berhadas kecil tak boleh pegang Quran, begitu juga dengan wanita yang datang haid juga tidak boleh memegang Al-Quran. Begitu juga menanggung mushaf, iaitu dia mengangkat mushaf. Contoh semalam, contoh macam surah Yasin ini. Contoh macam surah Yasin ini, walaupun tak penuh 30 juzuk, tapi dia tetap Al-Quran. Cuba di sini surah Yasin dan tahlil arwah. Arwah, jamak pada ruh. Ruhan, arwah. Tahlil arwah. Di sini cuma di sini ada terjemahan. Dan biasanya terjemahan orang Melayu kita ni, dia lebih banyak daripada teks Al-Quran. Jadi di sini ada terjemahan, tambah pula dengan tahlil arwah. Ada bacaan-bacaan zikir yang kita namakan sebagai tahlil arwah. Walaupun Nabi SAW tak buat, setakat yang kita baca ni tak jumpa lagi. Bila sahabat meninggal, Nabi kata, mohlah kita baca tahlil. Setakat yang saya baca tak jumpa lagi. Tetapi tidaklah ia dianggap sebagai satu perbuatan yang haram, kerana setelah diteliti, tidaklah zikir-zikir ini bercanggah dengan syariat. Ayatnya elok, muji Tuhan, berselawat pada Nabi SAW, dan kita memohon supaya doa itu sampai kepada si mati. Jadi walaupun dalam perbahasan adakah doa kita melakukan amalan baik dan kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan pahala itu kepada si mati, sampai ke tidak sebenarnya? Ada dua pendapat para ulama muktabar dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang kata sampai, ada kata tak sampai. Antara yang kata tak sampai adalah Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam kita sendiri, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat tak sampai. Tetapi ramai juga Asy-Syafi'iyah yang berpendirian sampai. Dan antara yang menariknya yang pernah disebut dalam cerita lah, Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, pada hayat beliau berpendapat tak sampai. Tak sampai, kata beliau. Maksudnya beliau berpegang macam yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Akhirnya beliau meninggal. Ada orang mimpi jumpa beliau, tanya, sampai ke tak sampai? Dia kata sampai. Katanya Sultanul Ulama Izzuddin dalam mimpi itulah. Cuma mimpi tidaklah dianggap sebagai dalil. Cuma maknanya bila ada mimpi begini, ulama yang mengatakan sampai berdasarkan ijtihad mereka, menguatkan lagi rasa seronoklah, sebab ada juga mimpi-mimpi orang soleh yang pernah bermimpi dan dalam mimpi itu menunjukkan sampai. Cuma secara amanah ilmunya memang ada dua pendapat para ulama. Jadi kalau ada tahun sahabat kita kata saya tak nak baca sebab tak sampai, kenapa? Memang pendapat itu adalah pendapat para ulama. Dan kalau kita buat, jangan dia marah pula. Dia kata tak sampai, kita kata insya-Allah sampai. Dia kata tak sampai. Jangan begitu pula, sebab bila ada dua pendapat para ulama dan kedua-duanya adalah muktabar, hendaklah kita meraihkan. Siapa nak buat, ahlan wa sahlan. Tak nak buat, silakan, sebab dia tidak termasuk dalam isu akidah. Cuma yang salahnya kalau bergaduh. Orang ni mengata ke orang ni, orang ni mengata ke orang ni. Yang itu yang tak betul. Cuma kalau saya tanya, dan kalau kita lihat rata-rata para ulama Al-Azhar Al-Syarif dan guru-guru saya sendiri, mereka kata sampai. Saya cerita kepada guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, yang kita di Malaysia ni, maknanya lepas orang tu meninggal, kita ada buat kulit, malam pertama tu kita buat bacaan tahlil, lepas tu ada malam-malam ke seterusnya. Saya kata boleh ke Syekh?
adakah ini dianggap sebagai kenduri meratap kematian? Kata guru saya, pada zaman jahiliah dulu, memang dibuat kenduri khusus supaya kita memperingati mati dan kita menangis-menangis sampai kita macam tak redha dengan ketentuan Tuhan. Memang majlis itu diadakan untuk menunjukkan kesedihan kita. Yang tu yang diharamkan oleh syarak. Adapun kita buat majlis dengan maknanya ahli keluarga si mati panggil, kita buat malam tadi ya, kita ada buat tahlil dan ada kenduri ya. Cuma saya kebetulan nak cepat, tak sempat nak kenduri. Tak dapat nak join. Cuma nak tanya kalau ada lebih, tinggallah malam ni kan. Kalau ada lagi lah. Jadi, apa namanya, yang dibuat itu pula, bila saya cerita tentang apa yang kita buat. Sebab di Mesir dia tak ada buat. Dia hanya ada buat majlis baca Quran. Dia panggil maktam. Dia malam pertama kematian tu, kita akan ke masjid. Ada dewan. Kita akan datang dengar orang baca Quran, kemudian akan dijamu satu cawan teh. Orang akan terus baca Quran, orang ni datang dengar, lepas tu dia keluar. Orang ni datang pula dengar, keluar. Sambil-sambil kita berdoa moga Allah mengampunkan si mati. Cuma macam kita ada kenduri pula. Ada makan-makan pula Macam di Indonesia saya pernah tengok demo pergi ke kubur bawa makanan lagi. Saya kata, wah udah nak bagi ke siapa makan. Saya dah seram dah. Lah kali habis tahlil demo makan. Oh demo yang makan. Cuma demo pergi makan di kubur. Itu bendanya. Cuma kita taklah sampai bawa ke kubur. Kita bawa ke masjid makan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasa cerita pada Fadilatul Syekh Yusri. Kata beliau, yang kita buat itu tidaklah sama seperti yang ditegah oleh Nabi. Kerana yang ditegah oleh Nabi, kenduri khusus untuk memperingati si mati dengan tujuan supaya kita meratap. Dan kita menangis-nangis untuk menunjukkan kita tak redha dengan kematian tersebut. Tapi yang kita buat pula adalah majlis untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir, dan kita mohon supaya doa itu disampaikan kepada si mati. Lalu kata guru saya, kalau begitu aku pun nak mati kat Malaysia lah, supaya kamu boleh buat macam yang kamu buat ke orang Malaysia. Itu kata guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam kitab ni, kitab Yasin ni, orang haid boleh pegang lah maknanya. Boleh pegang. Dia boleh tanggung, dia boleh pegang. Kerana tafsir itu bila ada terjemahan, ada pula tambah-tambah dengan apa namanya tahlil dan sebagainya ni, maka ia sudah tidak lagi dianggap sebagai Al-Quran. Kerana dia sudah bercampur dengan selain daripada ayat-ayat Al-Quran, dan banyak pula lebih daripada ayat Quran. Kalau ayat Quran lagi banyak, tak boleh, dia tetap dianggap sebagai Al-Quran. Cuma macam yang saya sebut semalam tu, saya masih mencari, tak jumpa lagi yang disebut. Kalau contoh macam orang mubahid, dia buka ni dan dia saja menyentuh kepada ayat Yasin tu, ayat Quran dia pegang gitu. Boleh atau tidak? Saya cuba cari, setakat ni tak jumpa lagi apa yang disebut oleh para ulama kita secara dalam kitabnya. Kalau ada yang jumpa, boleh maklumkan. Jadi yang ketiga, wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf, iaitu Al-Quran. Tidak disyaratkan 30 juzuk. Kalau satu juzuk hatta surah Qul Huwallah sekalipun, tetap juga tidak boleh. Keempat, menanggung mushaf Al-Quran juga tidak boleh. Wanita yang haid, macam yang telah dibincangkan semalam, tidak boleh juga menanggung. Menanggung tu maksud dia mengangkat. Dia mengangkat macam ni contohnya, atau dia membawa, dia tidak boleh. Kerana ini ada unsur menanggung. Maknanya ayat-ayat Al-Quran yang dalam bentuk zikir. Contoh macam Hizbun Nawawi, ataupun contoh macam Al-Wazifah Az-Zarukiyah and the gang lah. Maknanya kitab-kitab zikir, kitab-kitab maksurat, contoh zikir-zikir. Yang zikir itu termasuklah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di situ. Maka sebagaimana yang telah disebut semalam, boleh dengan niat wanita tersebut dia membaca bukan dengan niat dia mahu membaca Al-Quran, tapi dia niat dia mahu berzikir. Hatta kalau menanggung, sebab dia sudah lagi tidak dianggap sebagai Al-Quran, kerana dia sudah dianggap sebagai zikrullah, sebagai kitab zikir, kitab wirid. Okay. Biasanya wirid lagi banyak daripada Al-Quran. Biasanya lah. Baik, yang kelima, berada dalam masjid, iaitu dia duduk dalam masjid tak boleh. Maknanya wanita haid tidak boleh hadir dalam majlis ilmu di masjid. Jadi kalau setengah macam di Terengganu ada seorang ustaz, dia buat masjid. Di dalam masjid tu dia kata, okey, daripada mihrab sampai ke sini, ini masjid. Daripada tengah masjid ke belakang, itu bukan masjid.
Dia sudah wakafkan, maknanya bangunan tu dibahagikan pula. Okey, bangunan ni kita ingat semua masjid sebab bangunannya satu. Cuma dia kata tak, yang diwakafkan sebagai masjid daripada depan sampai ke tengah aja. Sampai ke belakang sikit. Daripada belakang sekali walaupun dalam bangunan masjid tetapi tidak diwakafkan sebagai masjid. Maka ketika itu wanita haid boleh hadir, nampak macam masuk masjid tapi dia duduk di kawasan yang tidak diwakafkan sebagai masjid. Maksudnya itu bukan masjid lah. Tak boleh buat sembahyang atas tu masjid di situ lah. Dia kena buat di depan sikit. Kerana dia diwakafkan. Bagus juga idea tu supaya wanita yang datang haid boleh masuk dan hadir dalam majlis ilmu. Kerana asal mazhab Imam Syafi'i tidak boleh wanita yang datang haid masuk ke dalam masjid walaupun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Keenam, membaca Al-Quran. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran sama dengan lelaki yang berjunub atau wanita yang berjunub macam dibincangkan semalam. Yang ketujuh ni dia beza dengan orang yang datang, orang yang kena hadas kecil ataupun yang berjunub. Tapi wanita haid, wanita nifas tak boleh buat. Apa dia? Yang ketujuh, berpuasa. Sama ada puasa sunat atau puasa wajib. Puasa sunat atau puasa wajib tidak boleh dilakukan oleh wanita yang didatangi haid ataupun didatangi darah nifas. Baik, kalau tengah-tengah dia berpuasa tiba-tiba datang haid, batal serta-merta puasanya. Sama juga kalau dia sedang semayang tiba-tiba datang haid, batal serta-merta solatnya. Cuma beza solat tak perlu diqada, puasa kalau puasa wajib perlu diqada semula. Kelapan, suami diharamkan menjatuhkan talak ke atas isteri yang sedang didatangi oleh haid atau nifas. Ini juga perbuatan yang diharamkan dilakukan ketika wanita haid. Cuma ini diharamkan ke atas lelaki, ke atas para suami. Kalaulah maknanya setelah dibincang, maknanya hubungan perkahwinan itu tak dapat diteruskan atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan dan jalan penyelesaian hanyalah perceraian, maka si suami itu dia kena menunggu waktu isterinya dalam keadaan suci dan dia menjatuhkan talak ke atas isterinya sewaktu isterinya bukan dalam keadaan haid ataupun nifas. Tapi kalau dijatuhkan juga, geram yang amat, contoh wanita tu sedang datang haid, dijatuhkan talak, jatuh talak, tapi yang berdosa adalah suami. Baik, moga-moga Allah Ta'ala selamatkanlah rumah tangga kita sebab kes perceraian banyak juga kes perceraian. Sebab tu orang lelaki paling penting dalam perkahwinan adalah kesabaran. Tengok macam Nabi masuk rumah, tanya ada makanan? Tak ada pula. Habis yang kamu ni orang perempuan apa faedahnya di rumah? Tak ada pula Nabi kata begitu. Tak ada puasa. Kadang-kadang orang rumah kita tak sempat atau dia keletihan. Sampai-sampai tak ada apa-apa ke? Tak ada, abang tak sempat. Tak apa, mau kita makan luar. Kan senang begitu. Tapi biasanya kadang-kadang payah juga begitu. Mula nak jadi hantu, dia nak jadi apa? Dia jadi singa. Oh, tak nak masak. Dia mula. Sedangkan benda tu sangat-sangat simple. Dan kalau kita kembali kepada hukum, dia akan jadi lega semula. Kalau orang perempuan tu kata, bang, bukan tugas saya memasak, bang. Abang yang tu, apabila abang nak makan, abang masak. Secara hukumnya begitu. Saya ni kalau tak masak kat abang, saya tak berdosa, bang. Saya hanya perlu masak untuk saya. Cuma kata guru saya, Fadilatul Syekh Sri bin Rusdi, memang hukumnya begitu. Tetapi kebiasaan wanitanya daripada dulu lagi, mereka akan berkhidmat kepada suami. Jadi kalau kita faham di situ pun kita akan rasa, isteri kita buat banyak dah lebih yang sepatutnya. Dia basuh baju kita, dia setrika baju kita. Almarhum guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, ghafarallahu zambahu wa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Anak perempuan beliau kahwin. Anak lelaki beliau kahwin dengan orang Melayu. Kemudian Syekh kabur, anak aku cerita, orang isteri dia serika baju dia. Saya dengar begitu, saya kata, maknanya orang perempuan Arab, dia macam bukan tugas dia setrika baju suami. Baru kita faham, maknanya kita orang perempuan kita tahu setrika baju kita apa semua itu memang bukan kewajipan sebenarnya. Memang hukumnya bukan kewajipan, tetapi sikap baik isteri kita. Jadi kalau kita boleh faham gitu, maka kita tak akan jadi orang yang kuat marah dan kita tahu bahawa isteri kita itu tanggungjawab kita. Jadilah seperti Nabi alaihi salatu wasalam yang walaupun kadang-kadang
berlaku juga benda-benda yang dalam kekeluargaan bagi Nabi itu berlaku juga. Biasanya kes cemburu lah. Isteri-isteri Nabi ni biasanya kes cemburu. Cuma kata guru saya, cemburu tu tak ada wanita itu sempurna. Kalau wanita tu langsung tak cemburu, hai seram gitu. Abang nak kahwin lagi? Ya ke bang? Abang nak kahwin satu ke dua? Dua? Tiga lah elok. Kita pun jadi, awak ni tak apa tak apa, saya pun dah boring dengan abang. Susah hati kita. Tapi kalau dia cemburu tu, itu tanda dia sayang ke kita. Sebab tu cemburunya isteri Nabi itu pahala, kerana cemburu itu tanda mereka kasih dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila cemburu ni kadang-kadang berlaku juga tindakan-tindakan yang luar kawal. Contoh dulu pernah Rasulullah berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, tiba-tiba salah seorang isteri Nabi bawa makanan dan diminta ada seorang sahabat hantar kepada Rasulullah, sedangkan ketika itu giliran rumah Sayyidatuna Aisyah. Dapat tahu ke Sayyidatuna Aisyah cemburu sangat-sangat. Dah lagi giliran beliau, tiba-tiba ada pula isteri Nabi yang nak memadu cinta dengan Nabi, sedangkan Nabi dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Punyalah marah Sayyidatuna Aisyah. Cemburu. Ketika itu dah tak boleh kawal. Sayyidatuna Aisyah hempas bekas tu, pecah tuan-tuan. Sedangkan dalam rumah tu Nabi ada, para sahabat Nabi pun ada. Apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibu kamu cemburu. Tenang aja. Tak ada pula Nabi muka berubah, Nabi pun marah ke Sayyidatuna Aisyah, tak ada. Cuma Rasulullah kata kepada para sahabat, gharat ummukum. Ibu kamu sedang cemburu. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, kamu dah pecahkan bekas ni, lepas ni kena ganti semula. Tenang. Tak ada lepas tu berlaku pergaduhan 40 hari 40 malam, pertembungan, pertelingkahan, tak ada. Tenang je keluarga Nabi. Dan itulah yang kita kena belajar daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang merezekikan kepada kita Al-Habib Al-Mustafa sebagai pedoman dalam hidup kita. Amin. Dan yang seterusnya, kesembilan, wanita yang didatangi oleh haid atau nifas diharamkan lalu di dalam masjid jika dia takut akan mengotori masjid. Kalau tadi duduk dalam masjid tak boleh, lalu boleh tak boleh? Tanya balik, awak rasa boleh kotor ke tidak? Katakan wanita itu dia dalam keadaan tak datang haid, sedang dia berjalan, tiba-tiba keluar haid. Dalam keadaan dia tak standby apa, menyebabkan akhirnya pakaian dia sudah mula kotor dengan darah haid. Dan dia pula nak pergi ke rumah dia, cepatnya dia masuk ke masjid, tembus ke pintu satu lagi. Ketika itu boleh ke dia masuk untuk lalu dalam masjid? Tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab haram lalu ke? Bukan haram lalu, haram kerana mengotorkan masjid. Masjid tidak boleh dikotorkan dengan najis atau dengan benda kotor yang bukan najis. Kita saja nak meludah dalam masjid, haram. Kita nak ambil tai hidung, lepas tu kita nak celek-celek di dinding masjid, haram. Walaupun tai hidung kita bukan najis. Kerana masjid adalah suci daripada sebarang kekotoran. Jadi wanita yang sedang darah haid dia sedang keluar itu, dan dia telah mula membasahkan pakaian dia diharamkan lalu ke dalam masjid, kerana dia ketika itu ditakuti akan mengotorkan masjid. Maknanya kalau dia yakin walaupun dia sedang dalam keadaan haid, dia masuk dalam masjid, dia tidak akan mengotorkan masjid sebab dia dah pakai elok pad, dia dah pakai elok tuala wanita, dia hanya sekadar nak lalu kerana ada tujuan. Contohnya sebab rumah dia belah sana, kalau dia nak pusing jauh. Tapi kalau dia masuk masjid, kemudian dia pergi ke pintu satu lagi, cepat, shortcut, maka ada tujuan. Ketika itu tidak mengapa wanita tersebut masuk melalui masjid walaupun dia dalam keadaan haid. Sama dengan lelaki yang berjunub yang kita bincang semalam. Lelaki yang berjunub atau wanita yang berjunub juga boleh masuk ke dalam masjid dengan tujuan hanya semata-mata nak lalu. Tapi tak boleh berhenti lah. Dia tidak boleh berhenti. Dia kena jalan terus sampai kepada tujuannya. Lepas azan nanti saya jawab tak apa lepas azan nanti saya tanya balik.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Silakan Dik. Okey, soalan pada adik kita. Kalau ada satu program di masjid, program kemasyarakatan atau ada gotong royong atau ada mesyuarat di masjid. Jadi ketika itu kalau wanita itu sedang didatangi haid, dia diharamkan masuk ke dalam masjid. Maknanya kena pilih tempat lain lah. Dan dia tak boleh berada di dalam masjid. Dan kalau ikut apa yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusli Al-Hasani, pagar masuk dalam pagar masjid pun dah tak boleh dah. Masuk dalam kawasan pagar masjid pun dah tak boleh dah. Kerana kalau kita tengok uruf masyarakat Arab, seluruh yang di dalam kawasan pagar semuanya diwakafkan sebagai masjid, walaupun bangunan masjid di tengah-tengah. Jadi balik kepada apakah itu masjid, tengok dalam ketika kita nak membina masjid. Contoh kita nak bina masjid Al-Muttaqin nanti, kita ada kawasan letak kereta, kawasan yang di dalam pagar masjid. Adakah kawasan selain daripada bangunan masjid itu diwakafkan juga sebagai masjid ataupun tidak? Sekiranya kawasan yang diwakafkan sebagai masjid hanya pada bangunan masjid, bukan di luar masjid walaupun dalam pagar, maka ketika itu kawasan dalam pagar masjid tidak dipanggil sebagai masjid. Tapi kalau sudah diwakafkan, tanah itu diwakafkan, cuma bangunan masjid di tengah-tengah itu contohnya, tapi seluruh tanah itu diwakafkan sebagai masjid, ketika itu bilik air pun tak boleh buat di situ. Kerana tidak boleh tandas dibuat di dalam tanah wakaf masjid. Dan tidak boleh ada perkuburan dalam tanah wakaf masjid. Kerana tanah itu sudah diwakafkan untuk masjid, bukan diwakafkan dengan tujuan untuk dikebumikan sesiapa di situ. Jadi dia balik kepada niat orang yang berwakaf itu sendiri. Dan kalau kita buat masjid nanti, insya-Allah moga-moga Allah cukupkan rezeki kita untuk membina masjid Al-Muttaqin dekat dengan kawasan kita ini. Jadi kena tengok baliklah kawasan yang diwakafkan sebagai masjid tu apa, lalu di situ saja yang dia berkait dengan hukum masjid. Tapi kalau ikut uruf masyarakat Arab, seluruh yang di dalam kawasan pagar adalah masjid. Diwakafkan begitu. Sebab tu bila guru saya sampai, bila orang tanya, dia kata dalam masjid pun, dalam pagar pun dah tak boleh dah wanita haid masuk. Sebab melihat kepada uruf di sana berdasarkan niat orang yang mewakafkan. Jelas ya? Silakan cikgu. Okey, wanita yang menghafaz Al-Quranul Karim dalam masa yang sama dia didatangi haid, dan Quran memang kena ngulang. Kalau awak tak ngulang, insya-Allah lebuh. Hilang tuan-tuan, hilang daripada ingatan. Sebab tu kelebihan orang menghafal Quran, hidup dia sentiasa akan dengar Al-Quran. Beza dengan orang yang tidak menghafal, dia tak ada tanggungjawab. Dia bukan maksud tanggungjawab tu dia orang tak tanggungjawab, tidak. Maksudnya dia tidak ada satu benda yang dia mesti lakukan dari sudut hafalan Al-Quran. Sebab tu antara cara supaya kita sentiasa dengan Al-Quran, pastikan kita menghafal Al-Quran. Saya sempat ke tidak? Sempat ke 30 juzuk? Tak tentu juga. Awak tak tahu bila awak padam. Sementara belum padam, terus dapat berapa banyak. Dengan niat saya nak menghafal 30 juzuk. Jadi bila kita dah niat begitu, sempat ke tak sempat ke dapat pahala dah. Bila kita dah mula menghafal, dia kena mengulang-ulang. Jadi dalam otak tu tak mengulang lagi. Jadi kita sentiasa dengan Al-Quranul Karim. Jadi orang perempuan bila dia menghafal Quran, dia juga kena mengulang. Bila dia datang haid, macam mana isu dia? Yang dicadangkan oleh para ulama, dia mengulang tapi tidak menyebut. Sama ada dia dengar iPhone, dia dengar rakaman, atau dia mengulang hati, mulut dia
Dia mulut dia tu menyebut tapi tak keluar suara. Dia mengulang juga senyap. Tapi ada juga para ulama yang berpendapat boleh dia mengulang Quran dengan niat zikir. Tapi pendapat ini ada disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan al-Imam Allahumma salli ala Imam Al-Khatibi Syirбini. Cuma yang banyak para ulama kita cadangkan bukan yang ni. Sebab bila dia mengulang Quran tu dia bunyi Quran juga. Jadi ada sebahagian para ulama dia lebih suka, banyak saya tanya guru pun dia lebih suka dia mengulanglah hati atau dia dengar dengan alat bantuan rakaman. Sebab zaman hari ni dah mudah. Jadi ada jalan dan caranya supaya dia boleh mengulang juga Quran walaupun dia dalam keadaan didatangi oleh haid. Baik. Jadi balik kepada perbahasan kita tadi, perkara yang ke-9, wanita yang didatangi oleh haid atau nifas diharamkan lalu di dalam masjid jika dia takut akan mengotori masjid. Sebab dalam kitab fiqh kita disebut kalau wanita yang didatangi oleh haid masuk ke dalam masjid untuk tujuan lalu tapi tak ada tujuan, dia saja seronok nak berjalan dalam kawasan masjid tapi dia tak berhenti, makruh. Tidak haram tapi makruh. Kalau ada tujuan dah tak makruh dah. Contoh saya nak ke sana sebab nak mengambil barang. Saya nak ke sana di ujung masjid tu sebab saya nak ke sana tu kerana nak sebab nak pergi ke rumah saya ke situ ikut pintu tu dekat sikit. Maka oleh kerana ada tujuan dan dia sekadar lalu bukan berhenti, maka tidak adalah makruh ketika itu. Tapi kalau tak ada tujuan, makruh, tidak haram. Lalu berdasarkan prinsip dalam mazhab kita ini, Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, Darul Iftah Al-Misriyah berpendapat wanita yang didatangi oleh haid, kalau dia ke Al-Madinah, dia mahu menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia datang haid, boleh dia masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk melalui makam Nabi dan memberi salam kepada Nabi dan dia keluar semula. Sebab banyak juga kita kadang-kadang orang perempuan Allah pergi nak jumpa Nabi tapi dah datang haid duduk kat luar. Sedih kawan tu, jauh daripada Malaysia, dia membawa kerinduan kepada Nabi sampai depan masjid, tak boleh masuk sebab datang haid. Jadi apa yang difatwakan oleh Darul Iftah Al-Misriyah berdasarkan konsep mazhab kita, kalau masuk ke dalam masjid ada tujuan, maka tidak makruh. Tapi dengan cara dia berjalan je lah. Macam kita ziarah Rasulullah, kalau kita jalan je, dia tak bagi kita berhenti juga. Sebab nanti sesak. Tapi kalau sambil berjalan tu tiba-tiba ramai orang sampai kita terpaksa berhenti, itu nak buat macam mana? Itu sudah tidak dapat dielakkan. Tapi kalau dia nak lalu semata-mata, maka tidak menjadi masalah walaupun dia dalam keadaan haid. Cumanya yang dicadangkan oleh Darul Iftah Al-Misriyah, seeloknya dia tunggu dulu. Dia tunggu sampai dia dah tak datang haid baru dia masuk. Tapi kalau sampai di akhir permusafiran masih lagi datang haid, bolehlah masuk dalam keadaan dia pastikan dia tidak mengotori masjid dan dia masuk ke dalam masjid kerana untuk memberi salam kepada Nabi. Kerana berziarahi Rasulullah itu adalah di antara sebesar-besar tujuan. Kalau semata-mata nak shortcut pun boleh, apatah lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, perkara yang diharamkan ke atas wanita haid
rezeki kita akan bertemu semula pada pertemuan yang seterusnya insya-Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan selawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.